Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapa, guru-guru dan para pelajar yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah untuk pelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang alfabet A yang merujuk kepada akhlak. Apakah itu akhlak? Akhlak adalah merupakan salah satu daripada ciri-ciri kepribadian orang beriman. Dan ia adalah merupakan perkara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Semua orang perlu untuk mempamerkan akhlak yang mulia. Kerana wajah yang cantik, diri yang cantik dan juga penampilan yang cantik tidaklah mencukupi. Kerana tanpa ada akhlak yang baik. Jadi hari ini kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan akhlak. Akhlak is actually means manners ataupun acts of behavior. Bagaimana seseorang itu menampilkan personality mereka, tidak hanya sekadar apa yang ada dalam mind mereka, tapi mereka mempamerkan daripada sahsiah dan tindak tanduk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Kita semua tahu dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21, Allah Taala berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat tauladan yang terbaik untuk kita semua. Yang mana hari ini kalau kita ingin menampilkan seorang idola dalam hidup kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan idola yang paling baik yang boleh untuk kita ikuti dalam kehidupan seharian kita. Jadi ibu bapa, anak-anak dan juga guru-guru sekalian, maka mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peribadi baginda, dalam kehidupan seharian baginda adalah merupakan salah satu bentuk tanda keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Ittaqillah haitsuma kunta wattaba'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dia kata apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu pergi. Wattaba'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perkara-perkara keburukan ini dengan kebaikan. Maknanya apa? Apa saja benda keburukan yang kita telah lakukan, maka iringilah ia dengan kebaikan-kebaikan. Kerana kebaikan inilah yang akan menghapuskan keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Tidak cukup sekadar itu, wa khaliqin nas bi khulqi hasan. Berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Jadi ia adalah merupakan sebahagian daripada perkara penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada diri saya, kepada ibu dan ayah sekalian, guru-guru dan para pelajar untuk kita mempamerkan akhlak yang mulia. Ingatlah bahawa akhlak yang mulia ini adalah merupakan sebahagian daripada thamaratul iman ataupun buah kepada keimanan. Kalau kita ada satu pohon buah-buahan, teacher, kita ada pohon buah-buahan, macam mana kita nak tahu sama ada pohon buah-buahan ini sedap ataupun tidak? Kita akan rasa daripada buah dia, betul? Buah yang cantik tidak semestinya akan ada buah yang baik. Tetapi kalau kata buah tu cantik, isinya tu baik, maka itulah yang menjadi tarikan pada semua manusia untuk manusia memakannya dan juga menikmatinya. Betul atau tidak? Jadi sama juga dengan diri kita. Maka perwatakan kita, keimanan kita, salat kita, sembahyang kita, doa kita dan apa yang kita lakukan seperti mana yang Allah perintahkan tidaklah mencerminkan tentang hasil daripada apa yang kita lakukan, melainkan kita mempamerkan akhlak yang terpuji. Ia bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Imam Tirmizi dan juga Abu Daud, akmalul iman akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seseorang daripada kamu adalah seseorang yang mempunyai akhlak yang terbaik. Jadi maknanya ibu-ibu dan ayah-ayah, adik-adik yang juga guru-guru sekalian, maka tak boleh tidak kita mesti mempamerkan akhlak yang terpuji. Kerana itulah akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kita lakukan. Dan satu lagi perkara yang Ustaz ingin sampaikan supaya kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri kita supaya kita dapat berakhlak mulia. Percaya dan ingatlah bahawa sesungguhnya orang yang paling ramai
yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang daripada dua golongan. Tahu tak adik? Tahukah cirinya? Apakah golongan ini? Golongan ini adalah seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Hakim, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Yang paling ramai manusia yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah siapa? Taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi bukan setakat sahaja kita mempamerkan akhlak yang baik ini akan menyebabkan orang sayang kepada kita, ibu bapa sayang kepada kita, kawan-kawan sayang kepada kita, rakan sekerja sayang kepada kita, bos kita sayang kepada kita, tapi juga Allah Ta'ala akan bagi tahu apa yang kita lakukan di dunia ini dengan mempamerkan akhlak yang mulia akan memberikan kepada kita sekurang-kurangnya jalan yang akan memilih kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah pelajaran kita yang pertama tentang akhlak. Stay tune untuk yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.